Okey, kita nak serius ni sebab kita lihat kes COVID-19 ni ada yang orang dah lupakan kan. Tapi sebenarnya ada peningkatan, ada pengurangan. Tapi kita lihat ada subvarian baru. Subvarian apa? XBB. Apakah itu XBB? Memang kita dah biasa dulu ya varian ini ke varian itu, tapi kini apa yang hangat diperkatakan sebab kita nak menjelang PRU ini kan, kita digalakkan untuk mengambil dos penggalak kedua untuk awasi varian XBB. Dan kita nak tahu apakah XBB ini, adakah betul-betul bahaya? Kita terus bersama dengan Dr. Tan Siok Hong, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Dr. Tan. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, Fazli dan Sofia. Ya, selamat pagi. Okey. Baik, Dr. Tan. Tak berapa kuat sangatlah, Dr. Tan. Boleh kuat sikit nanti. Volume suara tu. Ataupun doktor kena melantunkan suara sedikit. Boleh ya? Okey. Baik, Dr. Tan, kita terus nak tanyakan berdasarkan dengan laporan KKM ini, kes COVID-19 dah menunjukkan peningkatan. Ada yang mempersoalkan, kita suara-suara netizen ni kata asalkan nak PRU je naik kes COVID-19. Adakah terdapatnya kaitan ataupun ini tuduhan semata-mata? Doktor. Okey. Ya, memang benar. KKM pun dapat banyak komen berkenaan tentang bila nak PRU saja terus kita meningkat. Dan ada yang kaitkan juga dengan mengatakan bahawa peningkatan itu disengajakan oleh KKM sebab kita nak rakyat untuk ambil vaksin. Ini tidak benarlah ya. Perkara ini tidak benar. Sememangnya kes COVID-19 kita sekarang sedang menunjukkan peningkatan. Ini adalah kerana kebanyakan daripada kita telah mendapat dos terakhir vaksin kita lebih daripada 6 bulan yang lepas. Betul. Ada yang dah setahun pun. So bila kita dapat vaksin itu dah lebih daripada 6 bulan, risiko kita untuk dijangkiti subvarian XBB ataupun mana-mana subvarian yang lain adalah lebih tinggi pada masa inilah. Sebab itu kita sekarang menggalakkan untuk pengambilan dos penggalak kedua. Bila dikatakan peningkatan kes ini disengajakan, saya rasa kita sendiri pun boleh nilai kita berbanding dengan apabila kes kita dalam lingkungan 1,000 lebih 2,000 kes sehari, kita tak dengar sangat bahawa orang yang kita kenal dapat jangkitan COVID-19. Tapi kebelakangan ini bila kes kita dah naik ke 3,000 lebih, 4,000 lebih kes sehari, memang kita kerap mendengar bahawa ahli keluarga kita, rakan-rakan kita ada yang positif kan. Jadi trend peningkatan itu adalah benar. Okey, jadi betul lah apa yang doktor katakan. Sebab bila kes naik tu ada je macam kawan-kawan kita kan, saudara mara terdekat yang kena COVID ni. Kalau tak ada kena tu maka kes tu kurang lah kan. Okey, kita dah bercakap tentang subvarian Omicron XBB ini. Kita nak tahulah bahaya ke kan, dan juga adakah benar sebenarnya subvarian ini yang membuatkan kes ni makin lama makin naik, dan juga kita nak lihat juga adakah subvarian XBB ini lebih berbahaya berbanding dengan subvarian Omicron yang lain, doktor? Okay, so subvarian XBB ini sebenarnya daripada data-data yang ada sehingga kini lah, sebenarnya dia bukanlah lebih berbahaya daripada subvarian Omicron yang lain. Tetapi disebabkan kita punya immunity yang telah berkurangan, menyebabkan kita lebih mudah dijangkiti. Saya terangkan sedikit berkenaan dengan subvarian XBB ini. Dia sebenarnya adalah subvarian yang telah berkembang daripada subvarian BA.2 Omicron yang sedia ada. Ya, ia merupakan subvarian recombinant daripada subvarian BA.2.10.1 dan BA.2.75 dengan ada beberapa mutasi tambahan di spike protein lah. Ya. Subvarian XBB ini lebih mudah merebak berbanding subvarian Omicron yang lain. Tapi belum ada bukti lagi tentang perubahan dalam kebolehannya untuk menyebabkan penyakit yang teruk. Dr. Tan, adakah dengan dos-dos yang sedia ada yang telah pun kita ambil walaupun lebih 6 bulan lalu cukup untuk melawan subvarian Omicron XBB ini, dan mengapa kita perlu ada dos penggalak sedangkan kita dah ada basic dos yang sedia ada dalam badan kita? Adakah tak mampu untuk melawan ke bagaimana, doktor? Ya, subvarian XBB ni dia sebab dia lebih mudah berjangkit. Lepas itu disebabkan immunity kita telah berkurangan,
daripada data yang kita ada, kita lihat bahawa lebih daripada 80% daripada kes positif kita sekarang adalah mereka yang telah mendapat vaksin lebih daripada 6 bulan yang lalu ataupun tidak pernah mendapat vaksin. Jadi memang ramailah yang dijangkiti sekarang adalah mereka yang telah mendapat vaksin lebih daripada 6 bulan yang lalu. Jadi sekarang kita ingin menggalakkanlah orang ramai untuk mendapatkan dos penggalak kedua. Daripada pihak KKM sendiri, apa mungkin syur terkini dalam pengambilan dos penggalak ini? Dan kalau ada kata kita nak ambil dos penggalak kedua ni, bagaimanakah caranya? Adakah kita perlu untuk mengisi borang ke, kena tengok aplikasi MySejahtera ke, untuk mohon ke, atau macam mana? Ya, okey. So sebelum itu saya juga ingin menyatakan bahawa WHO sendiri telah keluarkan satu good practice statement yang menyatakan bahawa vaksin yang sedia ada adalah berkesan terhadap varian baru, termasuk jangkitan yang serius, termasuk kematian. So tidak bermakna bahawa bila kita dapat vaksin ataupun dos penggalak pertama atau kedua, kita tidak akan dijangkiti. Kita masih boleh dijangkiti, tapi dia mengurangkan komplikasi lah ataupun mengurangkan risiko kejadian penyakit yang teruk. Ya. Okey, so syur terkini pemberian dos penggalak KKM sekarang adalah untuk dos penggalak kedua, mereka yang berumur 18 tahun ke atas boleh mendapatkan dos penggalak kedua selepas 6 bulan daripada menerima dos penggalak pertama. Ya. Manakala untuk mereka yang berumur 12 tahun ke bawah daripada 18 tahun, maksudnya yang kanak-kanak, mereka boleh mendapatkan dos penggalak pertama, ya, sebab sebelum ni mereka hanya dapat dos primer. Sekarang mereka pun sudah boleh mendapatkan dos penggalak pertama, sama juga selepas 6 bulan daripada menerima dos terakhir lah, dos primer terakhir mereka. Dan kita amat menggalakkan kumpulan berisiko tinggi, ya, ini yang kita selalu tekankan dari dulu. Kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, ibu mengandung, mereka yang mempunyai penyakit kronik, mereka yang tinggal di pusat jagaan orang tua contohnya, ya, jangka panjang, untuk mendapatkan dos penggalak inilah. Kalau kita lihat data kita, tak ramailah yang mendapat dos penggalak kedua pada masa ini. Dari kalangan warga emas, hanya 71.3% yang telah mendapat dos penggalak pertama dan hanya 5.2% sahaja yang telah mendapat dos penggalak kedua. Maksudnya ramai lagi warga emas dan orang dewasa yang lainlah secara amnya yang belum mendapat dos penggalak mereka. Baik. Okey, Dr. Tan, akhir sekali untuk mengingatkan lebih ramai orang supaya lebih berwaspada dan juga mempunyai satu perlindungan khususnya dalam musim pilihan raya ini, apakah yang ingin disampaikan oleh doktor secara ringkasnya? Silakan, doktor. Ya. Okey, so musim pilihan raya ni kita tahu ada banyak ceramah-ceramah, ada banyak kempen-kempen, dan pada hari mengundi sendiri berjuta-juta orang akan keluar untuk mengundi. Ini adalah keadaan di mana berlaku keadaan yang sesak, di mana ada orang ramai, ya. So kita amat menggalakkanlah semua yang keluar mengundi nanti ataupun dalam masa kempen pilihan raya dalam 2 minggu ini pun untuk memakai pelitup muka, ya, dan kerap membersihkan tangan dengan hand sanitizer ataupun cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian amalkan TRIS, iaitu test, kita buat ujian COVID-19 kalau kita ada gejala, report, kita laporkan dalam aplikasi MySejahtera, isolate, kita asingkan diri kita kalau kita positif supaya tidak menjangkiti orang lain, inform, maklumkan kepada kontak rapat kita supaya mereka juga boleh memantau status kesihatan mereka, dan seek, iaitu dapatkan rawatan jika gejala bertambah teruk. Dan segera dapatkan dos penggalak anda jika belum mendapatkannya lagi. Dan tadi saya lupa untuk bagi tahu macam mana nak dapatkan dos penggalak ini. Sebenarnya sekarang MySejahtera telah memberikan link, ya, dia telah memberikan pautan
untuk kita boleh buat janji temu di klinik-klinik yang telah dikenal pasti. Jadi just pergi ke aplikasi MySejahtera, pergi ke COVID-19 vaccination, vaksin bawah nama anda, klik pada pautan yang ada di situ, dia terus akan bawa kepada page di mana anda boleh memilih pusat vaksinasi mana yang terdekat dengan kita lah. Okey, dah lama kita dengar perkataan MySejahtera itu. Yes, saya rasa kita kena kembalikan jangan supaya install Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tan Siok Hon memberikan peringatan adanya varian Omicron XBB. Ya. Terima kasih doktor. Baik, terima kasih. Sebenarnya Sofia, bukannya kalau awak tanya saya kan, bukan sahaja MySejahtera lama tak dengar. Kalau awak tanya kat kawan-kawan kita, hari tu ambil vaksin jenis apa? Vaksin jenis apa? Dia lambat pula nak ingat balik kan? Pfizer ke AstraZeneca? Mesti lah baru teringat kan. Ya, walaupun kita bergelak-gelak macam ni, tapi apa yang kita nak sampaikan adalah kalau anda ingin punya protection, perlindungan lebih banyak lagi nak keluar mengundi ni, nak beratur lagi, dapatkan dos penggalak secepat mungkin. Betul. Lindung diri, lindung semua. Ingat tak?